hari yang dipilih oleh Allah untuk diturunkan Al-Quran pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pun ambil peluang untuk kita kongsikan sedikit sebanyak pada malam ni, mudah-mudahan ada sedikit pertambahan ilmu untuk kita bersama. Baik, tuan-tuan, Quran yang diturunkan oleh Allah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu mukjizat yang paling besar yang pernah diberikan oleh Allah pada Rasulullah. Ini mukjizat yang paling agung, kekal sampai kiamat. Injil, Taurat, Zabur yang pernah diberikan oleh Allah pada Nabi terdahulu telah pun tak kekal. Ini dah hilang dah asalnya. Adapun Quran sampai kiamat Allah akan jaga. Siapa pun yang cuba ubah akan gagal. Kerana Allah dah sebut dalam Quran, kami yang turunkan Quran dan kami akan jaga Quran ni sampai kiamat. Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, Quran diturunkan seketui daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, kemudian diturunkan berperingkat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Maksudnya kalau Nabi wafat umur 63, mula turun Quran ni umur Nabi 40. Iaitu permulaan Nabi dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Nabi dilantik oleh Allah menjadi Rasul umur Nabi 40 tahun genap. Lantik, Allah lantik jadi Rasul 40 tahun tepat. Lepas tu para anbiya kebanyakan mereka dilantik umur 40. Adalah Nabi yang dilantik lebih daripada 40, 50. Nabi Nuh alaihi salam dilantik umur 50. Tapi kebanyakan Nabi umur 40 nanti. Kenapa 40? Karena umur 40 adalah umur yang akalnya telah matang. Setiap manusia yang beranak ada akal lah. Dan akal tu akan matang saat dia jumpa umur 40. Lepas tu budak yang baru beranak tu dan umur sebulan, umur 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tu dan kadang-kadang kita tengok, akal banyak budak ni. Banyak akal budak ni. Dia buat-buat merajuk, buat-buat mengantuk. Buat-buat beban, buat-buat menangis. Akal tu. Akal ada dah tapi tak matang. Baliang ada akal dah, lagi kemas akal dia. Tapi tak matang. Matang bila? 40. Umur 40 baru matang. Lepas tu umur 40 ni tuan-tuan, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia sebut dalam Ayyuhal Walad, dia pesan dalam nasihat dia, kalau dah sampai umur 40 tetapi dosa lagi banyak daripada pahala, maka kemas baik siap-siap nak kena lempak dalam neraka. Tu bahasa ni. Kalau umur 40 dosa lagi banyak daripada pahala, tak erti nak bertaubat ni, tak erti nak berubah ni, umur 40 dah. Kalau dosa lagi banyak pada pahala, standby, kamu akan dilempak dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hak dua ada malam ni kan 40, 60. Kata bila 60 ada 50 lebih 40, semua 40-an. Lebih daripada 40 lah. Cek balik, dosa ke pahala banyak. Kena standby. Lepas tu umur 40 kena standby. Kalau dosa lagi banyak pada pahala, jam. Kena perbanyakkan amal. Umur 40 kat atas. Umur 40 ni akan matang. Tuan-tuan, kalau 40 tak boleh nak berubah, umur 40 lebih dia tak mau berubah, payah. Kalau tak erti baca Quran sebelum 40 belajar, dah lepas 40 nak belajar, payah. Boleh jadi dia malas belajar, tak pun kalau belajar pun payah dapat. Umur 60 ajang alif ba ta elok dah, sampai gym terlupa alif. Jenuh ajak orang tua. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau tak mau kalau umur 40 dah tak mau berubah, payah, ni susah. Ini umur 40 ni umur yang jadi tanda urus apa? Menjadi penanda aras. Sama ada kita ni nak koi baik ke koi jahat. Umur 40 ni kena ambil dia punya penanda aras. Betul dalam Quran, dalam surah Al-Ahqaf juzuk yang ke-26 pertengahan ayat 15 lebih kurang dah. Saya tak apa ayat tu, cuma saya ingat dia punya kedudukan. Ayat 15 juzuk 26, nama surah Al-Ahqaf. Ayat saya tak apa, tersilap betul, kena hafal dua ayat ni, tak apa. Tapi saya tak berasa malu dengan tuan-tuan, sebab tuan-tuan tak apa sama. Kita sama, dua-dua pakai tak apa. Ni nak malu apa? Baik, balik buka surah Al-Ahqaf ayat ke-15 tadi ni.
ulama ada sebut siapa yang nak masuk umur 40, dalam ayat tu ada doa. Sunat dia baca doa tu. Sampai dapat 40 ada doa yang diajarkan dalam Quran. Ketika sampai umur 40 baca doa tu. Doa tu dimakna lebih kurang, ya Allah, pandu kami untuk bersyukur kepada kamu, berbuat baik, beramal soleh, kemudian berbuat baik pada mak bapak. Begitulah makna ni. Pandu kami ya Allah untuk kami beramal, anak-anak kami zuriat yang baik, kami bertaubat padamu ya Allah. Waktu 40 baca doa tu. Kena minta dah pada Allah, kerana umur 40 ni umur yang dah matang dah akal ni. Jadi kalau tak boleh nak berubah payah umur 40. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kena banyak amal. Siapa dah lebih pada 40, amal dia kena banyak. Pastikan dosa tak terlepas, kita akan buat. Bukan sengaja, kadang tak sengaja. Bukan maksum. Mesti buat punya. Sedang-sedang Allah buat dosa dah. Jadi di sebalik banyak dosa yang kita buat, kena lagi banyak amal yang kita buat. Umur 40 ke atas ni tempoh untuk beramai. Kena banyakkan amalan. Lepas tu Nabi sebut dalam Ramadan ni bulan beramai. Macam-macam amal Nabi ajak. Nabi kata dalam hadis, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Bulan Ramadan siangnya Allah dah wajib kat kamu puasa. Kemudian Nabi pula sebut, aku tinggalkan tunjuk ajar bagaimana kamu nak hidupkan lagi Ramadan. Macam-macam boleh buat. Nah, Nabi ajak macam-macam, baca Quran, sedekah, bangun malam. Semua ni Nabi ajak, semua tu amal. Kena bagi banyak amal. Dan masuk Ramadan kena perbanyak. Mana amalan boleh buat, habis buat. Buat semua. Jangan duk taruh. Apa yang Nabi ajak semua buat. Antara benda Nabi ajak apa? Ramadan bila berpuasa, antara sunnah Nabi ajak buka bagi cepat. Segerakan berbuka. Nabi ajak. Ni saudara abang orang ayat putih junjung lagi cepat buka. Tu saudara abang segera berbuka. Memang segera sungguh. Tu imam baru 3 gelas punya cepat. Walaupun Nabi ajak segera berbuka, cuma tuan-tuan kena cek dulu, double check, masuk tak masuk lagi ni. Jangan memadai dengan azan ni. Tuan-tuan kalau pakai buah azan ya terus buka puasa, jadi jam selangor. Tok Bilal pi azan awal 3 minit, lepas tu pakat buka habis kampung batai. Berkata Tok Bilal tak balik rumah ni, cari mampus je tak? Dia duduk risau ni, balik rumah duduk cari rumah ni. Tersilap azan awal 3 minit, orang pergi dengar, buka, batai habis. Ada kata buat batai tak sengaja kan? Bukan mereka sengaja buka, tak sengaja. Mereka dengar Tok Bilal, jangan mereka buka. Mana batai, tak sengaja tak batai. Ni mufti Facebook berlambak. Mufti berkeluar fatwa dah, batai, kena qadha. Mereka komen dalam Facebook, awak batai. Tak sengaja kan? Tak sengaja tak salah. Tu dia Betul, pick up balik tak sengaja tak batai. Tuan-tuan yang batai ni sengaja. Makan dengan sengaja batai. 2 petang dia pergi pegang sebiji beras makan. Saja dia makan. Sebiji beras bukan kenyang pun. Tapi pasal sengaja batal. Sengaja. Tapi kalau tak sengaja tak batai. Dan tak sengaja maksudnya apa? Lupa. Tu maksud tak sengaja, dia terlupa. Dan kalau terlupa, tak sengaja, 4 pinggan tak batai. Menyandak dah, kena sirak pula. Duk nyandak, belahak. Bukan puasa ke? 4 pinggan dah balung. Batai nak? Tak. Kerana tak sengaja. Lepas tu terlupa. Dan terlupa ni boleh buat-buat kan? Boleh elak kan? Tak boleh. Dia tak boleh nak ketiak. Kerana ni tabiat manusia, lupa. Dah terlupa. Dan adakah farmasi jual ubat tak mau bagi lupa? Ada? Tak ada. Dan kalau ubat mereka boleh buat ubat tahan, boleh cegah daripada lupa, maka ubat tu paling laris di sisi orang Melayu. Melayu bukan paling banyak beli sebab Melayu mudah lupa. Melayu kan paling banyak beli ubat tu. Tapi tak ada, orang tak ada ubat untuk tahan daripada lupa. Sebab tu tabiat. Lupa tak boleh nak ketiak. Tak boleh nak ketiak cara lain, tak mau bagi lupa, tak boleh. Kalau main dengan lupa, tak boleh kata apa. Jadi, hak tu tak sengaja pasal lupa. Adapun azan maghrib, kamu buka puasa awal, 3 minit Tok Bilal pergi azan, terus buka, hak tu boleh ketiak. Walaupun tak sengaja, tapi cuai. Awak tak cek jam dulu? Kenapa tak double check, tengok betul ke masuk ni? Macam awal sangat ni? Cek dulu, tak cek.
Walaupun tak sengaja tapi kamu cuai, kamu boleh retiak lain. Lepas tu jangan memadai dengan azan ni. Ni dengan azan buka. Betul lah, dia pulas radio betul-betul Kedah. Area Junjung kalau azan, betul dah memang masuk tu. Dengan azan buka, betul. Tapi cek, takut cucu balik pulas radio Sarawak tak kalut. Azan, tengok lu, baru pukul 6 dekat azan dah. Cek dulu radio apa ni. Jangan memadai dengan azan. Nabi ajak segera berbuka, lewatkan sahur. Nabi ajak baca Quran, Nabi ajak sedekah. Semua tu Nabi ajak amal. Umur 40 kena banyak amal. Dan dengar menamai boleh buat. Kita dah tua lanjut usia dah. Jadi Nabi dilantik umur Nabi 40. Umur Nabi SAW. Tuan-tuan dan rahmati Allah, sebelum umur Nabi 40, kata ulama dekat-dekat umur Nabi dekat 40, hampir dengan 40 tahun, rutin kehidupan Rasulullah, Nabi akan naik gua. Duk saat lagi naik gua Hira, turun balik. Sekali-sekali naik, turun balik. Itu rutin kehidupan Nabi SAW. Sebelum Nabi dilantik untuk jadi Rasul, hampir nak dilantik. Maksudnya dekat-dekat 40, perangai Nabi macam tu. Sekali-sekali naik gua, 5 hari, 10 hari turun. Sekali naik 15 hari kat sebulan, turun. Dan selalunya Nabi akan naik bulan Ramadan. Nabi akan naik, turun. Dan genap umur Nabi 40 tahun umur Nabi SAW, maka Rasul telah dilantik oleh Allah menjadi Rasulullah. Nabi Muhammad dilantik jadi Rasul, umur Nabi 40 tahun genap tepat, iaitu pada bulan Rabiul Awal, kerana Nabi beranak Rabiul Awal. Jadi genap 40 tahun juga Rabiul Awal. Jadi umur Nabi genap 40 tahun, Nabi dilantik menjadi Rasul. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, dan itu adalah wahyu pertama yang diberikan oleh Allah pada Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi umur 40. Tuan-tuan, kalau tanya orang ramai, apa wahyu pertama yang Nabi dapat? Sajalah kalau buat soalan, apakah wahyu pertama yang diberikan oleh Allah pada Rasulullah? Sebahagian besar akan jawab, Iqra, surah Al-Alaq. Tuan-tuan, tu bukan wahyu pertama, tu ayat Quran pertama. Tu bukan wahyu pertama. Ulama catat, wahyu pertama yang Nabi dapat adalah mimpi. Umur Nabi 40 tahun genap, Nabi bermimpi. Itu wahyu pertama. Karena mimpi adalah salah satu daripada jenis bentuk wahyu yang Allah berikan pada Nabi. Ada 46 jenis. Dan wahyu yang Allah nak berikan Rasulullah ni ada 46 jenis. Cara macam-macam. Ada ketika mimpi, ada ketika bunyi macam loceng, ada ketika bunyi macam lebah, ada ketika dapat ilham, ada ketika Allah direct terus dengan Rasulullah, ada ketika Allah guna perantaraan Jibril di tengah. Tu semua bentuk wahyu nak main. Salah satunya mimpi. Mimpi wahyu. Batu Nabi Ibrahim AS, waktu dia mimpi sembelih anak dia tahu tu wahyu tu. Dia bangun, dia habaq kat anak dia, saya mimpi sembelih kamu ni. Wahai anak aku, mimpi sembelih kamu. Macam mana ni? Tanya. Karena dia tahu mimpi dia adalah wahyu arahan daripada Allah. Allah suruh. Karena dia Nabi. Orang yang putih kalau mimpi sembelih anak bukan wahyu tu. Dia bangun tanya ayah mimpi melih hang ni, ayah haji macam mana? Melih anak. Ayah anak dia kata dua, tak ketum ganja buat aku ni. Berpenin. Hang bukan Nabi, hang Nabi pun tak, YB pun tak. Mimpi kamu bukan wahyu. Tapi mimpi Nabi wahyu. Wahyu daripada Allah, Nabi mimpi. Wahyu pertama Nabi dapat mimpi. Tuan-tuan, lepas tu Quran turun bila? Kata ulama, Quran turun selepas 6 bulan Nabi mimpi. Lepas tu kalau Nabi mimpi tadi bulan Rabiul Awal, umur Nabi 40 tahun genap, 6 bulan lepas Nabi mimpi, Nabi dilantik jadi Rasul, maka turun Jibril AS bawa Quran pada Nabi. Jadi 6 bulan lepas Rabiul Awal bulan apa? Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Masuk Ramadan, waktu tu Nabi duduk dalam gua. Maka Jibril buat turun pula wahyu kepada Rasulullah, dan wahyu ni adalah Quran, ayat Quran pertama yang nak diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlaku turunnya Quran ni tuan-tuan, khilaf ulama, cuma digabungkan kesimpulan yang kita sebut. Wahyu pertama Nabi dapat mimpi, 6 bulan lepas mimpi turun ayat Quran pula, wahyu lain pula. Itu pada bulan Ramadan. Berbetulan dengan apa yang Allah sebut dalam Quran, syahrul Ramadan unzila fihil Quran.
Bulan Ramadan bulan yang diturunkan Quran padanya. Betul tak? Waktu tu umur Nabi 40 tahun 6 bulan turun ayat Quran pada Nabi SAW. Siapa bawa? Jibril alaihi salam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, waktu tu Nabi duduk dalam gua. Nabi duduk naik gua kan. Nabi buat apa dalam gua tu? Berkenyah saja kan? Tak. Nabi masuk dalam gua Hira, Nabi naik di atas gua Hira beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara bentuk ibadah yang Nabi buat, kata ulama, antaranya Nabi sembahyang dan ibadat cara Nabi Ibrahim. Ada kata Nabi beribadat dengan cara bertafakkur. Dan ada juga sebut Nabi beribadat dengan memandang Kaabah. Kerana gua Hira, duduk atas gua tersebut, direct mata nampak Kaabah, direct terus. Berbetulan betul dengan Kaabah. Jadi memandang Kaabah juga dikira sebagai ibadah. Tengok Kaabah. Ada beberapa benda yang kita tengok dapat pahala. Kaabah dapat pahala. Dan tengok Quran dapat pahala. Tengok dapat pahala. Baca dapat pahala pula. Jangan tengok saja, ni dia tengok baik berabuk. Jangan tengok, baca. Yang kata tengok dapat pahala nak bagi tahu kalau tengok pun dapat pahala, tambah baca. Baik bacalah. Betul ada orang hafal dah Yasin, dia hafal dah Al-Mulk, dia hafal dah Al-Kahfi. Tapi waktu duk baca ramai-ramai, dia ambil kat buku. Orang duk edarkan surat Al-Mulk tu kan. Helaian surah Al-Mulk nak baca lepas mayang Isyak, pakat edak seorang satu, pakat baca. Dia hafal dah, tapi dia pegang tak. Kenapa? Baca dapat pahala, tengok dapat pahala. Bukannya rugi. Bukan tanda tak hafal. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, tengok Quran dapat pahala. Tengok apa lagi? Tengok wajah mak ayah dapat pahala. Tengok wajah mak ayah dengan pandangan cinta dan sayang dapat pahala. Tapi kalau tengok dengan pandangan marah tak dapat. Dia bebai, dia abang mak dia nak beli mercun. Nak beli mercun, dia abang kat pak dia tak bagi. Dia tengok pak dia semacam. Tengok dengan pandangan marah semacam. Dia tak tahu pak dia tengok dua macam. Ingat hang seorang boleh tengok. Jadi dia tengok wajah mak bapak dia dengan wajah marah, dengan pandangan yang tak suka, benci. Ni boleh dosa ni. Tengok dengan pandangan sayang. Tengok wajah mak ayah tu. Kasih sayang. Untung orang yang ada mak bapak kerana boleh dapat pahala peri. Tengok wajah mak ayah dengan pandangan cinta. Cuma kita diuji tahun ni tak boleh balik, tak boleh rentah negeri. Ada orang tak boleh balik tengok wajah mak bapak ni. Takat video call tu pun kadang langit sangkut. Ni junjung kan ada line ni? Tak ada line. Junjung sungguh. Lepas junjung tinggi kot. Kadang video call terlekat-lekat, tak puas tengok, nak balik tak boleh. Ada doa banyak-banyak minta Allah berikan kemudahan, boleh kita balik pakat pandang wajah ibu dan ayah. Kerana tengok wajah mak bapak dapat pahala. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, maka Nabi duduk dalam gua buat ibadat. Tengah Nabi duduk dalam gua satu hari, Jibril turun jumpa dengan Nabi SAW. Buat main apa ni? Buat main wahyu daripada Allah, iaitu Quran. Jibril turun buat main. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah, kata Imam Jurdani rahimahullahu ta'ala, jumlah malaikat Jibril turun jumpa dengan Rasulullah adalah 24,000 kali. Bukan sekali dua, 24,000 kali mai jumpa Nabi. Dan dia main dengan rupa paras macam-macam. Sekali dia main dengan rupa kawan tu, dia main dengan rupa kawan ni. Dan selalunya kata ulama, Jibril akan datang dengan rupa paras seorang sahabat bernama Sayyidina Dahyah Al-Kalbi rahimahullahu ta'ala. Jibril akan main dengan rupa paras Dahyah ni. Kerana Dahyah ni orang cantik, orang segak, tampan, kacak, bergaya. Jibril main dengan rupa paras dia. Kerap main muka kawan tu. Tapi bukan selalu, ada muka lengak. Jibril main dengan rupa paras dia, betul 2 kali kata ulama kalau tak salah, 2 kali. Hak lain semua dengan rupa paras lain. Ada ketika Jibril datang dengan rupa paras binatang, ada. Waktu seorang lelaki berniaga, jual barang, tiba-tiba ada seorang lelaki di kota Mekah beli tapi tak bayar. Lelaki itu adalah Abu Lahab. Dia beli barang tapi tak bayar. Maka lelaki yang berniaga ni pi tuntut, pi cari kat kampung, tanya pembesak-pembesak Quraisy, kenal tak nama si fulan bin si fulan? Dia ambil barang saya tak bayar duit. Depa kenal, oh Abu Lahab. Panggil Abu Lahab memang tu ambil barang tak bayar. Kalau ada orang junjung yang jenis beli barang tak reti bayar, tolong pergi hospital ambil darah, cek sat, kuk ada keturunan Abu Lahab. Ada beli barang tak mau bayar duit, bayar. Beli kan? Bukan tak boleh hutang, boleh. Dah hutang bayar. Ni tak mau bayar. Bayar.
Abu Lahab beli tak mau bayar. Tuan-tuan dia mai tuntut kat orang Mekah, pembesar Quraisy. Kenal tak dia ni? Tolong Ustaz. Saya berniaga mana boleh macam tu. Depa tahu Abu Lahab. Tuan-tuan depa nak perkenal Rasulullah, depa kata kat lelaki ni, kalau hang nak dapat pertolongan bantuan, hang pergi tengok tuan pergi jumpa kawan tu hadut semayang. Kerana dia adalah best friend Abu Lahab. Tuan-tuan, Abu Lahab dengan Nabi musuh. Pok-pok ni kata best friend, nak perkenal Nabi. Dia pergi jumpa Rasulullah, dia kata saya ni menega apa-apa sekian-sekian, boleh tak tolong? Kata meh ikut. Nabi bawa dia pergi rumah Abu Lahab. Pok-pok tu ikut nak tengok Nabi nak kena maki ke, kena hamun ke mana. Abu Lahab wajah maki ya. Dia orang pertama lawan. Jadi depa nak tengok Nabi nak kena maki bawa pula. Depa berkenal Rasulullah. Nabi sampai depan rumah Abu Lahab, panggil pak cik keluar. Itulah lebih kurang. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Abu Lahab buka pintu ketak-ketak. Ketak-ketak buka pintu. Nabi kata apa? Mana barang yang kamu ambil, bagi balik. Pulangkan balik barang yang ambil pada kau ni. Abu Lahab tak cakap banyak, ambil bagi terus. Ikut sepatah-sepatah. Selesai masalah balik. Tuan-tuan, popok Quraisy mai. Panggil Abu Lahab keluar. Hang jadi pondan ke apa ni? Bukan sebelum ni hang keras sangat ke? Dengan Muhammad bukan hang duk lawan sangat ke? Ni dia suruh keluar. Dia suruh bagi barang bagi. Awak tak maki pun sedah dua. Sebelum bagi tu maki dulu. Kami nak dengar. Ni tak kata apa langsung. Hang jadi apa? Lepas jadi pelik, Abu Lahab jadi guduk. Abu Lahab kata apa? Kalau hampa duduk dalam rumah aku, hampa tahu. Waktu dia panggil pak cik keluar, dengar slow di luar. Tapi duduk dalam rumah macam nak runtuh silin ni. Punya bergegang, punya kuat suara Rasulullah. Mukjizat Nabi tu. Cakap luar slow, dalam dengar punya derah. Tak boleh, awak tak boleh pula. Tuan-tuan, kadang-kadang mic dia tutup dalam. Cakap slow dalam, luar punya derah. Boleh jadi kan? Jadi Abu Lahab duk ketak dah, mampu dah. Buka pintu tu dah, Nabi kata ambil barang bagi. Aku ambil bagi terus. Kenapa? Kerana belakang Muhammad ada seekor unta yang sangat besar. Dia duk ngangang mulut tunggu nak ngap ni. Aku nak kenyah lagi tu. Nak tergegeh lagi orang tu, nak cari mampu. Aku tak cakap banyak dah, ambil bagi terus. Takut tengok unta punya besar. Unta tu siapa dia? Kata ulama Jibril alaihissalam. Nah, Jibril pernah main dengan wabah unta? Main juga. Maknanya Jibril main jumpa Nabi ni tu kan 24,000 kali, bukannya sikit. Cuma dia main dengan rupa parah dia betul? Tak selalu. 2-3 kali. 2 kali je kata ulama. Tuan-tuan, waktu nak turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, Jibril datang jumpa dengan Nabi SAW, turunkan wahyu Quran. Ayat pertama. Yang tu yang kita dengar kisah, Nabi sebut apa? Nabi kata, Jibril kata kat Nabi, Iqra, baca. Nabi jawab apa? Ma ana biqari. Iqra, baca. Nabi kata, ma ana biqari. 3 kali Nabi ulang. Kita duk faham terjemahan ma ana biqari ni, saya tak erti baca. Baca, saya tak erti baca. Baca, tak erti. Baca, tak erti. Maksudnya Nabi ulang 3 kali tak erti. Tuan-tuan, maksudnya Nabi ulang jawapan yang sama, nak beritahu tegas. Penegasan, saya tak erti baca. Nak baca apa tak erti. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, ada ulama yang terjemahkan makna 3 sebutan hak Nabi sebut, ma ana biqari, ma ana biqari. 3 jawapan Nabi itu adalah jawapan yang berbeza. Bukan jawapan yang sama. Karena kaedah ulama bukan at-ta'sis aula min at-ta'kid. Mendatangkan makna yang baru lagi baik daripada bukan makna yang sama untuk penegasan. Maksudnya kalau dia sebut makna, Nabi kata saya tak erti baca, saya tak erti baca, saya tak erti baca. Boleh. Tapi kalau boleh bukan makna baru, lagi cantik. Maka ulama bukan makna baru. Kaedah kata bukan makna baru lagi baik daripada bukan makna yang sama. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, ulama terjemah ma dalam sebutan Nabi, ma ana biqari, saya ni tak erti baca. Ma tu, ulama kata ma ni ada banyak makna. Ma bahasa Arab. Dan bahasa Arab bukan macam jalan, bahasa Arab mewah. Dan bahasa Arab bahasa yang paling kaya. Terus saya kata bahasa Arab, bahasa Kedah, bahasa Melayu kita pun kaya lah. Dan dalam bahasa Melayu ada sebutan kalimah dan, D-A-N, dan. Kalau bahasa Melayu buku, tuan-tuan tengok dalam bahasa buku, bahasa
bahasa Malaysia ni, bahasa baku dia, dan ni maksud dia satu ya, dengan. Saya dan Ali ke kedai. Maksudnya saya dengan Ali pergi kedai. Itu makna yang umum semua orang tahu. Tapi kalau mai ikut belah utara, mai ikut belah Junjung, belah Sungai Petani, belah Merebuk, dan ni ada lagi satu makna. Maksudnya sempat. Saya nak mai wai dah tadi tapi tak dan. Dan ni bukan dengan, dan ni sempat. Kedah pun ada banyak makna. Satu kalimah yang sama, sebutan yang sama, makna lain. Kalau dan tadi digandakan dua kali, jadi dan dua makna. Kalau bahasa baku dandan maksudnya berhias. Maklum tipah sebelum mai sembahyang tarawih, beliau berdandan. Dia hias dulu diri dia baru dia mai. Itu semua orang faham maksud dandan. Tapi bahasa utara dandan ada makna yang kedua, iaitu segera ataupun cepat. Sewaktu Pak Long Kasim dah naik atas motor, lalu dia jerekah bini dia, cepat sikit nak pergi surau dah. Maka Mak Long tipah dandan keluar. Dandan yang kedua maksudnya apa? Segera ataupun cepat. Cepat-cepat dia keluar. Itu Kedah. Maksudnya bahasa kita pun satu kalimah tapi makna banyak. Orang main rumah kita, ayam keliling rumah ayam, berlambak. Keliling ayam ni. Kawan tanya kita, hang bela ayam ah? Bela sikit betul lah. Hang tak boleh tak boleh lalau. Orang tak boleh lalau. Tuan rumah kata apa? Reban ayam reban dah. Ada dua kalimah reban tapi makna lain. Reban ayam pun reban dah. Orang Johor dengar muntah hijau tu, ni campak pok ni cakap ni. Tak tahu. Tapi orang Kedah, orang utara dapat tangkap. Apa maksud dia? Dia nak abang lau ayam dah ranak. Tapi dia guna perkataan yang sama. Reban ayam dah reban. Tu Kedah. Bahasa kita pun kaya. Kalau tengok perhati bagi elok, tambah bahasa Arab. Jadi takkan sebutan yang sama satu makna boleh jadi banyak makna. Maka ulama buat main makna yang berbeza. Waktu bahasa Arab ni kaya. Tuan-tuan, dia kali baris cukup dah. Janazah dengan jinazah. Kalau janazah dibuh baris atas kepada jim, ada ulama sebut maknanya keranda ataupun tempat letak si mati. Katil kan? Dia punya keranda kan? Yang tu orang panggil janazah. Jim di baris atas. Tapi kalau baris bawah, jinazah, tubuh badan si mati tu, mayat tu. Jadi mayat tak ada lagi. Kita kata ambil janazah mai tak? Mana sampai lagi janazah? Tak, bukan jinazah, janazah. Tu keranda. Bahasa Arab dia kali baris mana lain. Di Mesir budak baru sampai nak belajar cakap Arab, lalu nak cakap ni kena bercakap. Kena pergi menyembang dengan orang Arab. Maka nak suruh budak-budak bercakap, pergi kedai beli barang. Ada satu hari nak masak nasi, nak buh kismih. Nak belajar tak? Nak. Ambil duit, lintah jalan, pergi kedai depan tu, minta kat dia zabib sekilo. Zabib kilo abang dia. Abang tu 2 batah tu ya, Arab tu tahu lah. Zabib kilo. Kismih sekilo. Dia pun pegang duit, semangat nak belajar bercakap. Tak ada nak lintah duk tengok kuda lalu, unta lalu, keldai lalu, pening kepala ni. Tak pernah tengok. Kok belah dia tengok kok Junjung ni motor dengan kereta pergi sana kuda pun ada, keldai pun ada, unta pun ada, tu dia Dan boleh lintas sampai kat kedai terlupa. Zabib ke Zubab? Zabib ke Zubab? Mampu. Dia terbalik. Dia duduk pening Allah dia tambah nak. Jadi dia duduk teka mana satu ni, dia pun istikharah, dia pilih perkataan Zubab. Orang suruh beli zabib, dia pilih abang Zubab. Dia abang kat padang tu Zubab kilo. Arab tu kilo. Dia kata Zubab. 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 Dia tunjuk tu Zubab. Dia nak abang kismih. Tuan-tuan, Zubab bahasa Arab maksudnya lalat. Nak cari mana sekilo? Kilo. Arab duduk pening lah sekilo. Nak cari nak tambah lalat. Hanya buat cendol ke apa ni? Terbalik, tersilap. Bahasa Arab kali sikit pun jahanam lah. Maksudnya bahasanya sangat kaya. Jadi ma ana biqari, Nabi ulang 3 kali. Ulama buat main makna yang lain. Ma yang pertama maksudnya apa? Ma banyak sebutan. Banyak dia punya makna. Ada ma imtinaiyah, ada ma nafiyah, ada ma istifham. Jadi ma pertama kata ulama, ma ni ma imtinaiyah. Nabi kata tak ti baca. Nabi tak mau baca.
Maknanya bila Jibril kata baca, Nabi kata tak mau. Saya tak mau baca. Nabi dalam keadaan gemetar, ketakutan. Tak mau baca. Baca. Nabi jawab pula, ma ana biqari. Ma yang kedua, ma nafiyah. Nabi kata, saya tak erti baca. Beza dah. Tadi tak mau baca. Baca. Saya tak erti baca. Lepas tu Jibril kata, iqra, baca. Nabi jawab pula, ma ana biqari. Ma ketiga kata ulama, ma istifham. Nak baca apa? Nak baca lugu mana? Maknanya jawapan Nabi tiga-tiga berbeza. Mula tak mau baca. Lepas tu saya tak erti baca. Lepas tu nak baca apa? Nak baca lugu mana? Apa yang nak kena baca? Barulah Jibril kata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Allah yang menciptakan. Jadi baru turun ayat yang pertama tadi, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah diturunkan Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu umur Nabi 40 tahun 6 bulan Nabi duduk dalam gua, dapat wahyu daripada Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Selama 23 tahun turun sikit lengkap sampai yang ada kat kita sekarang. Ada 6236 ayat. Ada 114 surah. Ada 77,000 lebih kalimah dan ada 323,000 lebih huruf. Saya sebut lebih-lebih tu sebab saya tak ingat. Adalah 77,000 berapa? Ulama kira lah. Kalau kira huruf ada 323,000 lebih. Hanya 300,000 lebih huruf dalam Quran. Betul kan? Tak percaya balik kira. Nak tengok keluar ayat hidung ke ayat liok ni? Ingat senang nak kira tu. Ulama kira betul lah tu. 300,000 lebih huruf yang Nabi sebut dalam Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa baca satu huruf daripada Quran, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu huruf Allah ganda 10. Maksudnya satu huruf dapat 10 pahala. Dan Nabi tak kata, aku tak sebut alif lam mim tu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maksudnya alif lam mim 3 huruf 30 pahala. Quran. Satu huruf 10 pahala. 3 huruf 30, alif lam mim 3 huruf. Baik, kenapa Nabi ambil contoh alif lam mim? Kerana nak ajarkan pada umat alif lam mim makna yang tidak difahami. Diorang buka terjemahan Quran, kalau alif lam mim, ulama terjemah alif lam mim enggak? Mana ada makna? Makna ada tapi tak tahu. Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Tak terjemah. Dia tulis balik alif lam mim. Maksudnya alif lam mim ni tak tahu makna. Kita tak tahu. Nabi ambil contoh makna yang kita tak tahu. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nak apa ni? Walaupun kita baca tak tahu makna, dapat 10 pahala. Dapat. Bukan tunggu reti mana, tak baca tak reti apa pun dapat pahala. Tu Quran. Walaupun kamu baca tak tahu kepala ekor langsung, satu huruf pun tak tahu makna, tapi walau baca satu huruf Allah bayar 10 pahala. Kalau faham makna, pahala lain pula. Tu Quran. Satu huruf 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Dan kalau 323,000 huruf lebih dari ni, dan darat ngak 10 banyak mana? Tambah hak umur 40. Tadi kita sebutkan dah kena beramai banyak. Lagi kena banyak baca. Yang dapat 10 pahala ni sebelum Ramadan. Masuk Ramadan lagi ganda. Ramadan bulan digandakan pahala. Macam-macam Allah ganda. Di Ramadan. Jadi bila baca Quran dalam Ramadan, lagi berganda pahalanya. Maka ayah-ayah ibu-ibu dirahmati Allah, masuk malam ni malam ke-18, paling bodoh kena baca 15 ke 16 juzuk dah. Dah pun 17 juzuk. Paling bodoh noh. Tu pun nak karau balik noh. Kena ada 17 juzuk dah paling kurang. Kalau dia ada baru 2 juzuk, 3 juzuk pakai bungkus dalam tu. Tobat tak khatam. Ni kalau tanya orang bungkus ni. Berapa juzuk dah? Masuk berapa juzuk ni, dia seorang baca pada ayat 1 sampai ayat lah. Duk tadarus, duk ramai-ramai, kita baca satu muka, lepas tu orang lain baca, kita dengar. Tu pun bukan kadang dengar pun. Sekali dia keluar kena tarik, dia pergi balas mutabak, pergi kencing berak, habis selesai juzuk. Bolehlah dapat duk ramai-ramai baca, cuma tak dapat, kamu tak baca semua. Biar kita baca daripada 1 sampai habis ayat Quran. Sebulan Ramadan pulun baca bagi habis. Betul dan nak buat kerja ni kena plan awal. Dan kalau tak plan, dah tengah dah tak ada plan lah. Bolehlah nak plan, tapi kena berat sikit, kerja kuat.
Sebab tu apa benda pun kena plan. Orang putih sebut apa? If you fail to plan, you plan to fail. Saya tahu orang junjung tak faham, saya tolong terjemah. Apa maksudnya? Kalau kamu gagal merancang, kamu dah rancang untuk gagal. Tuan-tuan, kalau tak rancang nak baca Quran, nak khatam berapa kali Ramadan, tobat tak khatam. Kalau tak ada rancangan. Kena rancang masuk Ramadan, bulan ni nak khatam berapa kali? Sekali. Dia kena buat plan. Sehari sejuduk, sehari sejuduk, sehari sejuduk. Ikut plan dia khatam. Tapi kalau tak plan, berasa nak baca, baca. Berasa nak baca, baca. Tuan-tuan, kalau ikut buah tu, tobat tak khatam. Dia kena plan. Tazkirah nak buat tiap malam, kena plan. Tuan-tuan ingat boleh tangkap kodan? Ni plan lama mana ni? Tiap malam penuh ada kuliah tazkirah, plan. Imam kena plan. Qiyamulail nak buat malam, kena plan. Nak buat buka puasa, plan. Bolehkah lepas asar, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak menyembang 3 orang lepas pukul 5? Petang ni kita buat buka puasa apa? Han rekah yang baik. Buat tu pun bincang. Dia kena plan awal. Semua kena plan. Dan tak plan tak jadi. Tazkirah kena plan. Ada surau di Sungai Petani, dia telefon ustaz, ada tarikh kosong nak malam tazkirah tutup lepas. Saya kata ada kosong, main tarikh surau. Kalau kena dengan kosong saya, masuk lah. Tak ada macam ni ustaz. Ustaz pri bila ustaz mai? Kami tak ada tarikh-tarikh apa. Pri bila mai? Saya kata berat aku ni. Tak apa. Dia kata kami open anytime. Ustaz pri ya ustaz mai, tak ada masalah. Anytime pun boleh mai. Tuan-tuan, kebetulan ada satu malam saya pri surau. Tuan-tuan, sampai surau tu saya ustaz keempat. Ada 3 ustaz dalam surau. Rupanya 4 pri malam tu. Pakat bilang tu. Nak buat apa? Tak kata apa. Tuan-tuan, ustaz pertama jadi Tok Bilal, selawat. Ustaz yang kedua jadi imam, tarawih. Ustaz ketiga bagi tazkirah. Hak mu 4 lipat sejadah. Tak haram jadah malam tu. Nak kata apa? Ni berapa ni? Tak plan. Awak tak boleh plan kan? Minta tarikh ustaz pri bila? Nak ambil tarikh membayar kan? Oh, tarikh ni. Tuan-tuan, kalau dapat tarikh 4 malam dia boleh susun dah. Pak ustaz. Tapi pasal tak plan, gagal. Apa benda pun kena plan. Tuan-tuan, kena plan nak khatam Quran berapa kali Ramadan ni. Hari ni malam ke-18, ada 12 hari lagi. Maksudnya kalau tuan-tuan baru duk mula baca, baru sejuzuk dua, tuan-tuan kena atok plan lain, kena buat plan lain ni. Nak khatam macam mana? Kira balik 10 hari lah ni nak khatam. Kalau baru nak mula baca, sehari kena baca 3 juzuk. Kok mana pun 3 juzuk. Baca. Kalau ikut plan tu khatam tak? Tapi kena plan. Kerja kuat sikit lah. Tuan sedih. Kita duk bincang hang berapa juzuk? 13. Hang berapa juzuk? 15. Aku dah 16. Kita duk bincang belah-belah juzuk. Ada hak buka benda ni. Buat apa tau? Ramadan pun tak boleh baca Quran, nak duduk mana? Ada orang masuk Ramadan baru buka. Tu pun tak kena tak? Ramadan bukan bulan baca Quran. Ramadan bukan bulan sedekah. Ramadan bukan bulan main surau. Tidak. Tapi Ramadan bulan gandakan ibadat. Ramadan, sebelum Ramadan baca dah Quran. Masuk Ramadan dia gandakan bacaan. Bulan Ramadan, sebelum Ramadan dia duduk semayang sunat dah. Masuk Ramadan lagi berlambak dia semayang sunat. Sebelum Ramadan sedekah. Masuk Ramadan lagi berlambak sedekah. Sebelum Ramadan duk mai dah surah masjid. Masuk Ramadan lagi kerap dia mai. Baru betul. Ni masuk Ramadan baru mai. Lepas Ramadan tak mai. Tak betul tu. Walaupun bagus dah mai. Cuma tak betul. Pemahaman tu salah. Ramadan bukan bulan baru nak mula ibadat. Tapi bulan gandakan ibadat. Ada majlis surau. Duk buat kuliah tiap malam. Masuk Ramadan. Dia habak kita rehat ikut sebulan. 11 bulan dah kuliah ni. Jadi bulan Ramadan kita rehat. Patutnya bukan rehat. Lagi berlembak. Ramadan bulan ganda. Bukan rehat. Heran sungguh. Maksudnya kalau sebelum ni kuliah maghrib ya, masuk Ramadan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak buat kuliah. Tapi mampu lah tak kena. Bukan suruh buat tiap waktu, cuma gandakan amal dalam Ramadan. Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau tuan-tuan tak bagi hint saya tak berhenti ni. Bila nampak saya belajar 10-20 lah. Jadi ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Ramadan bulan kita gandakan ibadah, bulan kita gandakan amal, khususnya Al-Quran yang kita sebutkan pada malam ni. Baca Quran jangan tinggal. Ramadan bulan gandakan bacaan Quran. Baca. Habis tak dapat khatam pun tak apalah, baca lah. Lambat dah. Ustaz main lambat, main habang. Nak baru nak dah tak ada malam ni. Ini bukannya kira ustaz main lambat dah, atas kita. Nak baca tak mau baca. Ibu-ibu ayah-ayah yang masih belum mula baca, mulakan baca malam ni. Mula.
bacalah pelan-pelan baca. Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi, antara suara yang Allah suka dengar adalah suara orang baca Quran. Dan hari-hari kita guna suara, pastikan dalam banyak-banyak suara yang kita guna ada sepatah dua yang Allah suka dengar, iaitu bila kita baca Quran. Kadang-kadang cakap merapu macam-macam, berpuluh patah keluar ni, semua Allah, ada yang Allah benci, ada Allah tak suka, ada Allah marah. Tapi celah-celah tu kita ambil ruang untuk bagi Allah suka. Buat apa? Baca Quran. Gagapkan lancak belakang kira, yang penting baca. Orang kok tak suka hak tak lancak, orang bebai. Dan orang tak suka, hak nak baca nak bagi orang suka, sedap. Lepas tu lancak elok, orang suka. Kalau duduk main gagap tak sedap, orang benci. Tadarus dia pergi join, dia gagap. Dia seketui-seketui baca, lambat. Nak kena teguk punya berlambak. Lepas tu main join tadarus. Dan sebelum ni tadarus sejam ya, pukul 10 pukul 11. Sejam ya. Tapi pasal dia main pok-pok tadarus balik dekat esok. Mana hang esok dia tunggu kat kolah. Hang masuk tadarus ni, kolah ni nampak ni. Dia buat beban. Orang tak suka pasal gagap tak lancang. Tapi Allah suka. Hang lancang ke, gagap ke, tak sedap ke, sedap, belakang kira. Janji baca. Tuan-tuan, hidup dengan Quran, hidup kita berdamping dengan Quran, mulut kita basah dengan bacaan Al-Quran, telinga kita dengar dengan bacaan Al-Quran, semua hidup kita tak lari pada Quran. Siapa yang duduk dengan Quran, selamat dunia sampai akhirat insya-Allah. Dengan tinggal Quran, baca bagi banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita semua kekuatan untuk kita baca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam, dirahmati dengan Al-Quran, kehidupan kita diberkati dengan Al-Quran, anak-anak kita semua pakat-pakat reti baca Al-Quran, dan semoga Quran menjadi syafaat untuk kita pada hari kiamat kelak insya-Allah. Allah alam, saya mohon ampun dan maaf kasar bahasa, silap cakap dan sebagainya. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Insya-Allah ada masa lapang berpanjang, kita bertemu lagi pada masa akan datang. Sebelum saya berhenti, takut lupa, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ikutkan malam ni saya nak buat main hadiah buah tangan kat tuan-tuan. Pergi tak dan hujan lebat tadi petang. Hadiah apa tu? Tuan-tuan, pak mentua saya tanam bendi belakang rumah. Adalah tanah sikit dia tanam bendi. Bendi ni kena kutik tiap hari. Tiap hari kena kutik. Kalau tak kutik tua. Jadi sebelum ni dia duduk kutip, tolak kat Cina. Tuan-tuan, Cina ambil RM1.5 kilo. Dekat nak mampu kutip RM1.5. Dia jual RM9 kilo. RM8. Oh, saya kata berat. Letih dulu ni. Tu nak buat macam mana ni? Dapat satu idea. Saya kata kat pak mentua saya macam ni lah. Buk main lah berapa ayah kutip lah banyak mana pun, 20 kilo ke, 25 kilo ke, habang. Saya beli kat ayah sekilo RM5. Padan lah sekilo RM5 abang ni. Saya beli. 10 kilo pun 50. 20 kilo baru 100. Tak apa meh. 20 kilo ke berapa kilo ke meh. Saya beli. Beli buat apa ni? Bukan nak makan. Kita sedekah kat orang beri. Kita boleh tumpang buat amal. Saya kata kat ayah saya macam tu. Dia kutip-kutip, beli, lepas tu pergi bagi kat orang. Saya sebut idea ni kat satu tempat. Dan habis-habis nak balik, orang pakai amal, ustaz, saya nak tumpang boleh tak? Nak tumpang buat amal. Dia bagi RM10. Ni bagi RM5. Dia tu bagi RM50. Tuan-tuan dan rahmati Allah, dekat 200 kilo dah duit dah. Free bagi kat orang. Hasil duit orang ramai. Banyak tumpang buat amal. Walaupun tak banyak, tapi ratusan orang boleh makan daripada hasil sedekah. Cara tu lah nak buat guna ni. Nak sedekah banyak, tak mampu, kita pun tak ada duit. Tak ada RM3, RM4, RM5, boleh untuk bagi ramai orang makan. Macam tuan-tuan pergi bazar Ramadan, makcik duk jual tepung talam, tinggal setalam lagi. Pukul 7 dah, tak laku baru jorong. Tuan-tuan nak tunggu sampai maghrib, tobat tak habis no. Nak maghrib dah ni. Tu nak buat guna. Payah ke berkelak duit, tanya makcik setalam ni berapa? Dan agak-agak salam tu berapa? Ada 400. RM30 ni aku, RM35 aku. Payah ke berkeluar RM35, saya beli setalam ni. Saya nak ambil sebungkus jorong ni. Habuan saya nak makan. Baki, siapa lalu makcik bagi free. Tuan-tuan, makcik tu dapat hasil. Orang ramai dapat tepung talam. Kita boleh balik selamat malam. Selesai masalah. Semua pakai dapat manfaat. Sedekah ya. Tak banyak tapi boleh buat. Banyak orang yang ada otak nak bersedekah. Kerana sedekah dalam Ramadan adalah yang paling afdal sepanjang hidup. Dalam setahun paling terbaik Ramadan sedekah. Jadi saya buat cara tu senang mudah. Tiap-tiap hari duk hantar bagi bok pi kuliah. Semalam bok pi di Al-Ustaz 30 kilo. Free, ambil maklum ambil. Saya minat bendi, ambil 4 bungkus.
dia dah maklum tu. Ambil rekah bini mempai suruh. Ambil peri. Nya orang tolong bayar. Nya orang sini bayar, orang ni dapat. Orang tu bagi duit, orang ni dapat. Tersebar luah sedekah orang ramai, insya-Allah. Jadi saya berhajat tadi nak bermain kak, tapi tadi petang hujan lebat. Tak ada nak kutip habis kurang, ada sikitnya, jadi tak pada nak bermain. Insya-Allah kalau ada rezeki nanti kita bermain lagi. Cuma saya sebut ni kok tuan-tuan nak tumpang. Kalau tuan-tuan ada nak tumpang, nak tolong nak tumpang beramal, duk kita sedekah kat orang lain pula, tak ada masalah. Boleh jumpa kalau nak tumpang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kalau tak tumpang kat saya pun carilah kok mana pun, hak boleh kita tumpang untuk beramal. Nak buat amal baik, soleh, sempena baki Ramadan yang masih ada ni, pulun habis-habisan yang mana kita boleh buat. Wallahu alam, aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.